Baru-baru ni saya ada jumpa lah seorang jutawan. So sale dia juta-juta sebulan, dan dia ada satu masalah yang mana dia tak ada masa. Kan sampai kan dia cerita dia berhutang banyak masa kepada isteri, anak-anak, mak ayah dia. Okey, itu adalah dilema dia sebagai seorang businessman yang mana sale besar, banyak bisnes tapi tak ada masa. Saya just nak share sikit lah tentang pendapat saya tentang masa ni. Okey, dia mengingatkan kepada saya tentang satu ayat Quran, surah Al-As ayat 1 hingga 3. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar. Okey, apa yang bagi saya lah, memang kalau kita seorang yang produktif, memang kita akan sentiasa nak buat kerja, sentiasa tak boleh tau, tak boleh macam tu. Terutamanya kalau kita seorang businessman, nak kerja je. Sebab apa? Kita sayang pada bisnes kita. Okey, betul. Tapi ini pendapat saya secara personal. Jika kita terlalu sibuk sehingga tahap kita, orang kata, kurang masa untuk melakukan ibadat, kurang masa bersama keluarga, kan. So ni just pendapat personal, kan. Bagi saya itu adalah tanda di mana kita kurang ataupun kita tidak ada masa yang berkat, ataupun keberkatan masa tadi kita dah tak ada. Jadi bagaimana kita nak dapatkan balik keberkatan masa tadi? Okey, bagi pendapat saya lah, so nak tak nak kita memang kena tinggalkan urusan dunia dan kita memang kena bahagikan masa kepada urusan akhirat dan juga urusan keluarga. Nak tak nak memang kita kena cari masa tu, ataupun kalau tak ada masa tu kita kena create masa tu, kita kena cipta masa tu. So nak tak nak memang kita kena baca Quran hari-hari. Nak tak nak kita kena cari juga masa mungkin 15 minit untuk baca Quran. Kita kena banyakkan solat-solat sunat. Nak tak nak kita kena bangun tahajud juga. Kita kena buat solat sunat fajar juga. Kita kena buat juga solat sunat duha. Lepas tu maybe solat sunat hajat. Nak tak nak kena cari juga masa untuk kita pergi masjid. Mungkin 5 kali dalam sehari solat tu kita cari satu masa untuk kita pergi solat jemaah. So bagi saya, untuk mencari balik keberkatan masa tadi, kita yang kena pergi cari. Jangan tunggu ada ruang dan peluang. Kita kena cipta keadaan tu. Kita yang kena, orang kata apa, kita yang kena pergi buat. Dan percayalah cakap saya, kita minta lah Allah uruskan masa kita jika kita terpaksa tinggal urusan kerja kerana kita nak buat benda-benda macam ni. Okay, ambil lah masa mungkin 1 hari dalam 1 jam untuk kita bersama family. Mungkin time makan, tak kisahlah, mungkin 1 minggu, hujung minggu ambil masa untuk berjalan. So mesti untuk dapatkan balik masa tadi, dan kita minta doa pada Tuhan, doa pada Allah supaya masa kita Allah uruskan. Utamakanlah masa kepada Allah. Apabila kita mengejar dunia, akan kesibukan akan terus melanda. Tapi apabila kita kejar akhirat, insya-Allah dunia akan mengejar kita. So bagaimana untuk kita mencipta masa kita dengan Tuhan ni? Okey, satunya cara saya boleh cadangkan adalah solat di awal waktu. Maybe kita tunggulah 5 minit awal sebelum solat tu, kita dah standby. Bangun malam, qiyamul lail. Selain daripada tu tuan-tuan, kita kena sedar yang mana semua orang Allah berikan masa tu sama je tuan-tuan. Tak ada orang masa dia lebih, tak ada orang masa dia kurang. Semua orang dapat 24 jam. Adil. So cara lain untuk kita dapatkan masa adalah, mungkin kita ni orang yang suka buat banyak benda. So dah sampai masanya kita kena delegate. Nak tak nak, percaya boleh ke tidak, kita kena serahkan sebahagian tugas kita kepada orang. So minta Allah jaga urusan kita tu. Kita amanahkan kepada orang dan kita minta, kita doa supaya Allah tolong jaga urusan tu. Dan kita fokus pada kerja-kerja tertentu saja. Kalau contohlah kan, kita ni orang marketing, kita lah buat video, kita lah buat konten, kita lah buat live, kita lah buat copywriting, kita lah buat WhatsApp broadcasting, kita lah buat WhatsApp blasting. So semua tok nenek, kita lah shoot video, semua kita buat. So maybe sekarang kita fokus kepada live saja. Yang lain kita mungkin kita tinggal ataupun kita serahkan pada orang lain. Ni adalah satu tip yang saya suka guna, iaitu mencari masa antara masa. Ni antara tip yang saya suka sangat guna, iaitu
untuk mencari masa di antara masa. So kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita ada celah-celah masa yang celah-celah yang kita tak guna. Contohnya macam saya nak pergi ambil anak saya. Okey, kita pun drive kereta daripada kedai saya ke sekolah anak saya. So why not antara tengah drive tu kita berzikir. Satu, okey, kita sampai dekat sekolah anak kita tu, kita nak tunggu anak kita keluar daripada kelas. Why not antara masa kita ada tu kita baca Quran. So banyak kadang-kadang, especially masa kita tengah menunggu sesuatu, kita tak gunakan masa tu dengan baik. Mungkin kadang-kadang tengah-tengah menunggu sesuatu perkara tu, kita boleh buat kerja daripada kita layan TikTok, daripada kita layan Facebook, daripada kita layan Instagram. Okey, lagi satu dah cara kita nak menguruskan masa adalah supaya kita dapat lebih banyak masa adalah berani mengatakan tidak. So kadang-kadang ada benda-benda yang orang ajak kita tak perlu join, kata tak payah. Kalau kita rasa benda tu buang masa, kita tak payah join. Kawan-kawan ajak kita, marilah ngeteh, mari lama dah tak jumpa. Kalau kita rasa memang tak perlu, tak payah. Kita bukan nak putuskan silaturahim, cuma kita perlukan masa yang berkualiti. Lepas tu pula gunakan kaedah temu janji dalam menguruskan masa kita. Maksudnya adalah supaya, contoh macam ni tau. Okey, kawan-kawan kata, Samsul, aku nak jumpa kau lah, aku dah hal nak bincang. Okey, fine, boleh, pukul 1 hingga pukul 2 aku free. Kita setkan terus masa jumpa dan masa habis, supaya kita tak drag masa tu dan kita tak membazir masa tu. Dan kita mungkin juga boleh berbelanja untuk jimatkan masa. Contohnya kita beli laptop, kita beli gadget, something, machine ataupun something yang boleh membuatkan kerja kita lebih laju dan kita boleh jimatkan masa. Lagi satu adalah kita kena mencari, macam saya kata tadi, adalah mencari keberkatan masa tu. So dengan buat apa? Buat benda baik-baik tuan-tuan. Pergi dengar kuliah agama, luangkan masa bersama keluarga. InsyaAllah banyak cara kita boleh dapat masa ni. Tu sedikit perkongsian lah daripada saya. Semoga bermanfaat.